Pemandangan yang indah ini kami tampilkan untuk anda dari sudut yang mungkin anda tidak boleh sampai. Syira, inilah dia daripada bumbung RTM Angkasa Puri, pemandangan Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Seperti biasa, setiap Isnin jam 9 malam, kami berdua akan menemani anda untuk bicara pengguna. Azrul, ada kesempatan tadi saya tengok tadi lalu lintas agak lengang sikit. Lengang. Tapi mungkin disebabkan semalam. Saya ada dekat KL juga semalam, Azrul. Lalu lintas agak padat. Penuh dengan open house, Azrul. Orang buat rumah terbuka. Azrul dah buat open house? Saya memang nak buat, tapi saya buat rumah terbuka secara online. Oh, live streaming? Live streaming. Tengok makannya tapi jangan makan. Siapa yang makan? Dia orang makan kat rumah dia orang, saya makan kat rumah saya lah. Sebab saya nak buat, Syirah, tapi kadang-kadang bila saya pergi ke pasar nak beli barang, kadang-kadang harga barang tu macam asal mahal pula. Minggu lepas saya tengok murah. Itu yang saya agak muskil bila nak buat rumah terbuka ni. Maklum je lah kena beli barang banyak kan. Ya. Jadi di hujung-hujung ni tiba-tiba ada sedikit peningkatan harga, betul? Itulah pasal. Jadi pada malam ini, Syirah, sebenarnya kita bertuah kerana kita ada seorang tamu istimewa yang memang layak untuk bercerita tentang harga barang yang menjadi igauan pengguna-pengguna kita di luar sana. Betul. Jadi bila kita cerita pasal harga barang, kita ada kementerian yang ditanggungjawabkan untuk menjawab segala isu harga barang juga peningkatan kos sara hidup. Baik. Tapi sebelum tu, Azrul? Sebelum tu saya nak belanja, Syirah, dengan carta pengguna. Jom kita. Baik, carta pengguna di tempat ikan 5 pengeluar simen setuju harga dikekalkan. Petikan daripada Berita Harian. Manakala di tangga yang keempat, standard filem penghadang haba kenderaan dikuat kuasa Julai 2020. Petikan Berita Harian. Di tangga yang ketiga, ambil alih lebuh raya, tunggu laporan kajian dibentangkan bulan depan. Petikan juga daripada Berita Harian. Manakala di tangga yang kedua, kenaikan harga simen di Sarawak perlu disiasat. Petikan daripada Berita Harian. Dan menghuni tangga yang pertama untuk carta pengguna, ini dia, Saifuddin kejutkan peniaga Pasar Borong Selangor. Petikan daripada Utusan Malaysia. Itu dia carta pengguna kita di tangga yang pertama. YB kita mengejutkan peniaga-peniaga di Pasar Borong Selangor. Baik, malam ini mungkin ada yang agak terkejut dengan harga barang, mungkin agak biasa dengan harga barang. Jadi anda boleh berkongsi dengan kami komen anda, pendapat anda, pertanyaan anda kepada tetamu khas kita. Anda boleh menghubungi kami di studio di 03-2282-9841 ataupun anda boleh berkomunikasi dengan kami melalui Facebook kami di 5 Bicara dan juga di Berita RTM. Lontarkan soalan anda, kita sampaikan kepada tetamu kita. Nak tahu siapa tetamu kita? Jom kita bersama dengan Syirah. Silakan, Syirah. Baik, terima kasih, Azrul. Bila kita cerita tentang harga barang, satu-satunya kementerian yang bertanggungjawab untuk menjawab segala isu harga barang ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi saya bersama menterinya. Assalamualaikum, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail merupakan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi sihat, Datuk? Alhamdulillah, sihat sama Hari Raya. Selamat Hari Raya juga, Datuk. Ada kesempatan, Datuk, pergi ke rumah terbuka? Ya, sempat lagi ada. Ya. Kita di Syawal yang ke-20 ni masih bersusun lagi jadual untuk rumah terbuka, Datuk Seri. Kita akan bincang tentang harga barang, tapi sebelum saya sentuh berkenaan dengan harga barang, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan kos sara hidup. Kalau boleh saya munculkan dengan satu analogi di mana RM50 dahulu boleh dapat beberapa item penuh satu troli, tapi sekarang RM50 itu boleh dikatakan cuma mencukupi suku troli, Datuk Seri. Jadi di situ kita nampak secara drastiknya peningkatan kos sara hidup. Kalau boleh Datuk Seri kongsikan sedikit bagaimana rakyat Malaysia menghadapi tekanan kos sara hidup di Malaysia. Terima kasih, Syirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RTM kerana tak jemu-jemu bagi peluang kepada saya untuk muncul, sekaligus beri peluang kepada saya untuk berkomunikasi, berkongsi maklumat dengan rakyat dan penonton di luar sana. Secara ringkasnya, Syirah, untuk memahami tentang isu kos sara hidup ni adalah kita kena tengok dari dua sudut pandang. Yang pertama, faktor pendapatan, income. Yang kedua, faktor kos. Dua perkara. Bila sebut kos sara hidup,
kita mesti kupas dari dua perspektif. Income, apa maksudnya? Benar seperti Syirah berikan analogi tadi kan. Saya selalu beritahu dengan kawan-kawan, kaki tangan saya juga di kementerian. Saya tamat belajar 1987 sebagai graduan Universiti Pertanian. Kerja pertama saya adalah pengurus ladang di Kulim. Saya mendapat pendapatan bulanan RM1,680 sebulan. 1987. Sekarang 2019. Tahun lepas, anak saya yang kedua tamat belajar universiti dan dapat kerja. Dan sebagai graduan, dia dapat gaji RM2,500 sebulan. Ya. Cuba tengok, abah dia dulu, 32 tahun dulu, 1,680. Kita genapkan 1,700. Yeah. Sekarang, 32 tahun kemudiannya, anak kita 2,500. Maksudnya, peningkatan upah atau pendapatan itu sekitar RM800 dalam tempoh 32 tahun. Yeah. 32 tahun dulu, saya boleh sewa rumah RM150 sebulan. Saya masih, pendapatan saya boleh bayar ansuran kereta RM300 sebulan. Saya masih boleh hantar duit kepada mak bapak di kampung. Sesekali saya boleh belanja kawan. Saya tak ada masalah isi minyak di pam. Ya. Saya masih ada lebihan. Baik. Yang namanya disposable income. Cerita 32 tahun dulu. 32 tahun sekarang, kita fast forward, saya berikan gambaran yang anak saya tadi, 2 minggu dia mesti minta bantuan. Sebab ansuran kereta, sewa bilik, makan tengah hari, tol, minyak dan sebagainya. Jadi, kuasa beli itu menjadi kecil berbanding, maksudnya pendapatan itu dalam masa 32 tahun naiknya 800. Tetapi kos hidup itu naiknya mencanak. Dan itu menceritakan tentang fenomena kos sara hidup di negara kita. Bank negara, dia buat kajian. Di atas 15 juta rakyat Malaysia yang bekerja. Separuh, yakni 50%, pendapatan bulanannya adalah RM2,160 hari ini. Jadi macam mana pendapatan 2,160 bayar ansuran rumah, kereta, belanja dapur, sesekali kalau demam pergi ke klinik, ya. Dan kesemuanya ini adalah gambaran kepada suasana dalam negara kita hari ini tentang income dan kos. Jadi menceritakan tentang kedudukan kos sara hidup. Jadi kalau boleh Datuk Seri, kementerian memang mengambil berat. Memang satu-satunya isu yang mendapat perhatian adalah peningkatan kos sara hidup. Jadi di situlah tertubuhnya Majlis Tindakan Sara Hidup yang ditubuhkan KPDN HEP atas mandat yang diberi Kabinet sendiri. Jadi hampir setahun penubuhan. Pertama penubuhan itu pada Ogos, betul ya Datuk Seri? Jadi hampir setahun ni bagaimana hasil kajian dapatan? Alhamdulillah, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup ini diwujudkan dengan kelulusan Jamaah Menteri pada Ogos seperti saya sebut tadi, Ogos tahun lepas. Ianya dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Ada 9 menteri dalam jawatankuasa itu. Ada Gubernur Bank Negara, ada wakil pakar-pakar ekonomi, wakil belia Persatuan Pengguna, koperasi, ada Jabatan Statistik dan segala macam. Baik. Baik Datuk Seri, sebelum kita pergi lebih jauh tentang Majlis Tindakan Kos Sara Hidup, kita beri laluan kepada iklan, kita berhenti kita berehat selepas ini. Ni beli barang-barang ni lah. Ui, bagus. Fresh ni. Oh, tak nak makan kubis. Kacang panjang ada. Ui, panjang ada. Ui, murahnya. Ui, ambil 3 lah. Jangan. Oh, kacang panjang tak boleh. Carrot. Awak dah kulit cantik kan? Carrot.
Abang tak nak. Awak ni dah kenapa? Malu orang tengok tau. Saya letak barang ambil. Dah kata nak beli barang. Tadi dah kenapa? Memanglah. Tapi kita tak tahu barang ni harga mahal ke murah. Awak jangan risaulah. Saya tahulah mana nak periksa barang ni betul ke tak, ke mahal ke murah. Saya ada cara dia lah. Kat mana? Ada ke makcik-makcik dan pakcik nak bagi tahu kita harga barang? Tak payah makcik-pakcik tok semua tu tak payah. Saya tahulah cara dia. Ada cara dia. Apa? Macam mana abang tahu? Adalah. Apalah awak ni, kan saya dah bagi tahu. Saya tahu bagaimana nak cek barang ni semua. Tak percayalah awak ni. Saya dah buat turun ni daripada KPDN KKHEP aplikasinya. Price Catcher. Apa dia? Price Catcher. Price Catcher ni boleh periksa harga barang, boleh semak seluruh Malaysia kat mana saja anda berada. Jadi kita boleh tahu harga barang tu murah ke, mahal ke, boleh beli ke, tak boleh beli ke. Semuanya ada kat sini. Jadi kalau Amboi, bukan main laju lagi bila tahu harga boleh semak ya. Itu dia aplikasi Price Catcher ya Azrul. Boleh cek segala harga barang di pasaran. Barang-barang macam ni? Barang basah? Semua barang. Buncit boleh, basah boleh, kering boleh, semuanya boleh Syirah. Okay. Price Catcher. Muat turun sekarang. Baik, kita masih bersama dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tadi kita ada gantung soalan tentang Majlis Tindakan Sara Hidup Negara yang ditubuhkan Ogos 2018, Datuk Seri. Jadi, apa dapatan kajian selepas penubuhan? Dia pertama, kekerapan kita mengadakan mesyuarat. Setiap 2 bulan sekali. Keanggotaan macam saya sebut tadi. Kemudian fokus kita ada perancangan jangka pendek, perancangan jangka sederhana dan perancangan jangka masa panjang. Perancangan jangka masa pendek ini kita anggap yang low hang fruit. Perkara-perkara yang segera kita boleh buat. Contohnya, hasil daripada perbincangan ini memberikan kita idea bahawa kad tambang pengangkutan awam di Lembah Kelang. My 50 dan My 100. Dia beli dan dia boleh naik berapa kali pun. Okay. Itu antara idea yang kita bincang dalam mesyuarat Majlis Tindakan. Kemudian Kementerian Pengangkutan melaksanakannya. Kemudian contohnya juga kita bincang-bincang, kita rasa tambang komuter KTM perlu dikurangkan sehingga 20%. Baik. Diputuskan, dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan. Itu antara contoh ya. Kita juga bincang-bincang, kita rasa KPDN DCP setiap musim perayaan ada skim kawalan harga maksimum. Tapi jumlah barangan selama ini sekitar 21. Majlis Tindakan kata tak boleh, kena tambah kepada 27. 15 hari saja tempoh skim kawalan ini barangkali boleh dipanjangkan kepada 30. Itu antara perkara yang segera dan akhirnya alhamdulillah membuahkan hasil. Lega baru ni masa musim perayaan Hari Raya Aidilfitri, 30 hari kita tak ada terputus bekalan. Kita juga dapati keseluruhannya harga berada pada tahap yang munasabah. Itu contoh idea jangka pendek. Sampailah kepada idea jangka panjang. Idea jangka panjang ni ke arah mencadangkan kepada kerajaan melalui platform Majlis Tindakan ini supaya ada keperluan atau tidak beberapa polisi yang sedang berjalan ini disemak dan dikaji semula. Misalnya, kalau ada perniagaan ataupun perkhidmatan yang bersifat monopoli yang merugikan pengguna kerana tak ada persaingan, satu pihak saja mempunyai kelebihan. Dia tentukan bekalan, dia tentukan harga, dia tentukan kawasan. Jadi akibatnya rakyat tak ada pilihan. Jadi Majlis Tindakan Kos Sara Hidup ini turut meneliti aspek-aspek ini. Apakah pula ikhtiar kita di peringkat ini yang kita bincangkan bersifat cadangan jangka sederhana? Kajian analisis rantaian bekalan dari pengimport atau pengilang kepada pemborong, kepada pengedar, kepada peruncit. Kat mana sebenarnya berlaku kenaikan kos? Apa puncanya? Apakah upah atau gaji
atau sewa atau pengangkutan atau bil utilities. Apakah yang paling besar menyumbang kepada peningkatan harga dan berlaku pada tahap mana? Itu adalah antara perkara yang dihasilkan idea-ideanya melalui majlis tindakan ini. Keseluruhannya, ideanya adalah untuk mencari jalan dan idea terbaik, langkah yang praktikal yang boleh kita laksana untuk membantu rakyat terbanyak. Salah satu faktor peningkatan juga peningkatan harga barang, peningkatan kos tu. Betul. Daripada harga barang. Jadi Azrul, kita ada soalan daripada Facebook tu Azrul. Sebelum saya beri soalan yang lebih. Syira dengan Datuk Seri bercakap tentang harga barang, saya macam nak pergi kan. Sebab kita ada soalan daripada pengguna kita melalui Facebook kita tu, Lima Bicara, daripada Mak Cik Long. Terdapat 2 jenis jenama kicap yang berlainan di pasaran. Dijual dalam sukatan liter dan satu jenama lagi dijual dalam sukatan kilogram. Mohon penjelasan YB. Macam mana tu? Baik, pertama kicap yang saya nak sebut dengan Mak Cik Long. Kicap bukan termasuk dalam jenis barang kawalan. Dari segi harga lah. Maknanya pengusaha kicap, dia boleh letak jenama apa, sukatan apa, dia bebas menentukan harga dan harganya sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran lah. Kalau dia hasilkan satu jenama, dia timbang sukatnya kilogram atau liter pun, kemudian dia letak satu harga yang terlalu tinggi. Pengguna boleh pergi kepada jenama lain yang menawarkan harga yang lebih munasabah. Di situ kita biarkan kepada faktor penawaran dan permintaan. Jadi kerana kicap tidak termasuk dalam kelompok barang kawalan seperti mana tepung, minyak masak, gula misalnya. Jadi saya nak terangkan begitu kepada pengguna bahawa tidak semua barangan pengguna itu kita masukkan dalam senarai kawalan. Dan kalau kita masuk dalam senarai kawalan misalnya, waktu itu kita boleh menguatkuasakan undang-undang. Terima kasih YB. Terima kasih. Itu cerita kicap. Tapi kita kembali untuk harga barang. Jadi kalau kita cerita salah satu punca peningkatan itu sendiri adalah peningkatan harga barang kan, Betul Datuk. Jadi bagaimana KPDN HEP sendiri mengawal atau mengambil tindakan dari segi kawalan harga barang? Baik, harga dalam konteks sekarang, dalam konteks sedang kita bicara pengguna ini, Syira, sangat dipengaruhi juga oleh elemen bekalan. Saya bagi contoh ni dengan menceritakan kes semasa. Baru-baru ni masa Hari Raya Puasa, kita letakkan skim kawalan harga maksimum itu selama 30 hari. Sebelum kita mengumumkan harga ayam, harga telur, grade A, B, C, harga daging, harga kacang tanah, harga kacang panjang, harga kobis bulat, harga cili kering. Sebelum kita tetapkan, kita duduk dulu dengan Kementerian Pertanian. Kenapa Kementerian Pertanian? Mereka tanggungjawab pasti jaga bekalan. Jadi, bila kita duduk, kita kata sebulan sambutan Hari Raya ini, 2 minggu sebelum Hari Raya Ramadan, 2 minggu selepas Raya. Baru habis 19 Jun baru ni. Bila kita nak letakkan harga ayam misalnya, ataupun harga telur, kita kira dulu berapakah anggaran keperluan kegunaan telur sepanjang musim kawalan ini. Jawapannya 800 juta biji. Jadi kita tanya dulu dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian kan jaga bekalan. Ini keperluan kita, keperluan rakyat Malaysia sepanjang sebulan. Boleh tak disediakan 800 juta biji telur grade A, B, C? Dia kena dapatkan maklumat dari Jabatan Veterina, dia kena hitung pengeluaran daripada ladang ayam telur dan dia patah balik pada kita, dia kata boleh. Boleh baru kita letak harga. Contoh. Jadi harga terkawal lah. Tak adalah bila tak ada kekurangan bekalan, kita letak harga terjamin. Traders, penjual tak rasa bimbang kalau terputus bekalan, manakala pengguna rasa terjamin. Baik. Itu satu contoh. Kelapa. Sebulan baru ni kita kawal, keperluan kelapa adalah 28 juta biji, 28 juta 600 ribu biji. Jadi kita tanya dengan Kementerian Pertanian,
kita nak kawal harga kelapa dan pastikan bekalan cukup. Betul. Dia main peranan demand supply main peranan. 28 juta 600 ribu biji. Begitulah kita buat kira-kira bagi setiap 27 barangan. Jadi kalau Syirah tanya tadi, bagaimana kita nak kawal? Itu antara contoh kita kawal. Bagi barangan yang kita masuk dalam senarai kawal lah. 27 jenis barangan. Jadi Alhamdulillah, apabila kita buat homework, kerja rumah kita dengan cermat dan teliti, umumnya rata-rata kita rasa pengguna lega dan tak banyak aduan yang kita terima. Itu satu cara yang kita boleh buat dengan jaminan bekalan cukup, peniaga tak rasa bimbang, manakala pengguna rasa mereka boleh dilindungi. Ada soalan Datuk Sri. Nampak. Datuk, sebenarnya saya tertanya-tanya tentang aplikasi price catcher. Di mana macam Datuk cakap tadi, aduan daripada pengguna dan sebagainya. Setakat ni macam mana respon daripada pengguna berkenaan dengan aplikasi price catcher ni, Datuk? Alhamdulillah, melalui maklum balas yang kita terima, ya, rakyat kepada kementerian saya, rakyat yang berhubung terus dengan saya, mereka berpendapat bahawa ini satu kaedah yang sangat membantu mereka. Mereka kata mereka nak keluar rumah hari itu tujuan berbelanja. Okey. Bila dia dah ada aplikasi price catcher dalam gadget dia, dia tandakan dia nak beli ayam misalnya. So dia boleh tengok kat mana pasaraya yang menawar harga paling murah. Okey. Okey. Kemudian dia nak beli telur, dia nak beli sayur. Segala macam ada di situ. Jadi dia rancang sebelum dia keluar rumah. Dia dah tahu pasaraya A RM7.90 ayam sekilo. Pasaraya B RM7.40. Contoh, ya. Jadi dia boleh bandingkan dengan jarak dan sebagainya. Dia boleh rancang semuanya. Betul. Jadi Alhamdulillah maklum balasnya sangat-sangat memuaskan. Dan itu menjadikan kami rasa terbelai lah dan dihargai. Baik, itulah saya pun nak ucapkan tahniah kepada pihak Datuk kerana dengan price catcher saya selalu tengok juga harga barang, sebab rumah saya selalu bising macam ni mahal ni murah, tengok yang ni je senang. Kan? Jadi itulah dia kegunaan price catcher, jadi anda boleh muat turun sekarang juga untuk menyemak harga barang. Silakan Syirah. Baik, sebenarnya Azrul, tadi bila Datuk Sri cakap ada aplikasi price catcher, bila ada masuk campur kerajaan dalam industri ini, jadi harga itu terkawal. Jadi sebenarnya harga barang itu dikawal di tangan siapa sebenarnya, Datuk Sri? Dia, Syirah, dalam mana-mana perniagaan pun, ya, harga barang ditentukan oleh banyak perkara. Tentu panjang senarainya. Ya. Kalau misalnya, kalau kita baca berita dari Kedah hari ini, harga ikan kembung dan ikan sela di Kuala Kedah naik. Kemudian berita yang sama memberikan sebab. Sekarang angin kencang, ombak besar, nelayan pantai tak keluar. Dan itu menjejaskan bekalan. Jadi akibatnya ikan kembung dan ikan sela meningkat harga sekali ganda. Jadi sementara dia cerita tentang harga naik, dia cerita juga sebab musababnya. Ombak besar, angin kencang, nelayan pantai tak keluar. Maka tangkapan berkurangan, bekalan terjejas. Satu. Jadi kita nak kata cuaca pun boleh, kita nak kata segala macam pun boleh. Okay? Tapi saya tahu rakyat di luar sana tak selesa kalau menteri bagi alasan. Sebab itu saya quote satu cerita yang hari ini saya baca pagi tadi, melaporkan bagaimana harga ikan kembung dan ikan sela di Kuala Kedah. Penonton kita daripada Kuala Kedah ada tu. Ada. Dia boleh tahu. Okay? Jadi kedua, kalau barangan makanan kita itu, Syirah, adalah berupa barangan yang kita terpaksa import. Ya. Cili merah umpamanya. Bumi kita ni luas dan subur. Tapi bila datang kepada bekalan cili, kita kena beli dari luar. Okey. Yang ini kalau kita nak marah menteri pun boleh. Saya berlapang dada. Kan? Tapi saya juga suka menganjurkan, kalau ada sikitlah kawasan lapang di belakang rumah kita, 2-3 pasu, barangkali boleh menyelamatkan sedikit. Tapi hakikatnya adalah kalau kita bantu pada import, cili memang kita beli dari Vietnam, kita beli dari Thailand. Cili kulai itu tak cukup. Jadi duit Thailand lebih kuat, baht lebih kuat daripada ringgit. Sekarang sekarang RM7.40 apa semua. Bagi 100 baht kan, bagi 10 baht. Jadi kerana tukaran asing, bila kita terpaksa beli dengan sendirinya, ia menjadi faktor kepada melonjakkan harga.
Itu satu cerita lagi. Okey. Satu lagi apa dia? Tak berkaitan dengan import, tak berkaitan dengan bekalan, tapi ini berkaitan etika peniaga pula. Baik. Etika peniaga. Dia misalnya dia kata dia nak jual dengan harga RM22 sekilo ikan kembung misalnya. Okey. Saya pagi Ahad bersama dengan Datuk KSU dan pasukan kami bertandang ke pasar Borong Selangor. Saya sempat beli ikan kembung, segar, mata masih biru lagi. RM12 sekilo. Tapi petang saya pergi ke satu pasar di kawasan Putrajaya, saya tak sebutlah. Dah jadi RM22 sekilo. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Sedangkan pasar Borong Seri Kembangan tu dengan Putrajaya lebih kurang 20 minit je perjalanan. Ya, jadi itu saya pergi pagi waktu segar. Ini saya beli petang RM22. Kenapa perbezaan harga sampai RM10? Kat mana sebenarnya? Yang itu saya tak fikir rantaian bekalan, pemborong, pengedar. Jadi saya tengok kat itu etika peniaga pula. Jadi itu antara perkara yang kita sedang berlega, sedang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu sementara kerajaan menjalankan tanggungjawab sedaya mungkin, penguatkuasa, pemantau harga, inisiatif price catcher, etika peniaga dan juga kuasa pengguna membuat pilihan untuk berbelanja. Itu juga mempengaruhi turun naik harga. Baik. Banyak benda yang mempengaruhi turun naik harga barang, Azrul. Betul tu. Sebab pasar Borong Selangor tu dekat dengan rumah saya tu. Memang betul, pagi harga dia best. Baik Tok, kita ada soalan sebenarnya daripada FB. Silakan. Walaupun dia tulis dalam bahasa Jawi, saya boleh baca nama dia. Muhammad Rizal Muhammad Nur. Ya. Jadi dia tanya soalan, kebanyakan pengguna hanya merongot di media sosial. Ya. Kementerian telah melakukan kerja ataupun yang sudah berkaitan menyediakan pelbagai kaedah untuk membuat aduan. Jadi dia tanya di mana silap dia. Kementerian dah buat kerja tapi masih lagi ada aduan. Adakah di mana silap dia? Siapa yang salah? Tapi Datuk jangan jawab dulu. Kita rehat seketika. Kerana selepas ini kita akan terus bersama. Jadi anda juga boleh menghubungi kami di 0322829841 selain daripada Facebook kami di 5 Bicara dan juga Berita ATM. Kita jumpa selepas ini. Persekitaran saya yang amat tenang, amat wangi. Jadi ketenangan di sini saya akan bawakan kepada anda kerana Pribumi Pengguna minggu ini kita akan bersama dengan Persatuan Spa Malaysia. Jadi bukan sahaja pengusaha spa, malah anda sebagai pengguna perkhidmatan spa, anda kena tahu tentang persatuan ini. Jom. Hai. Industri spa di Malaysia semakin berkembang dengan bilangan pengusaha yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di bawah bidang ekonomi utama negara, pelancongan industri spa negara dijangka mampu menjana sebanyak RM400 juta kepada pendapatan negara kasar, sekaligus membuka sebanyak 3,500 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020. M-Spa ditubuhkan dalam tahun 2008. Sekarang kami ada sebanyak 400 lebih members. Kebanyakan dia orang members kami adalah pengusaha spa dan pengusaha spa reflexology as well, dan also ada yang company yang berkaitan dengan spa industry lah, ya, macam product supplier and all that lah. So being the voice of wellness industry, kita boleh menolong semua pengusaha spa operator yang ada di dalam negara kami sini lah basically. So because in the spa industry dulu when they in the early 2000 ada banyak perception yang tidak bagus kan. So in order to help all these spa operators, we work very closely with Kementerian Pelancongan, and dari sana we actually help them to improve the perception of the spa industry, because in the spa industry it is also part of tourism industry. It's also part of hospitality industry kan. Spa yang baik menyediakan tenaga kerja yang efisien dan berkemahiran dalam memberi keyakinan kepada pengunjung untuk datang mendapatkan rawatan.
Justru Persatuan Spa Malaysia menyediakan kursus dan latihan secara profesional buat pekerja-pekerja terapi spa secara percuma. We do a lot of training for our members. We conduct a lot of free trainings, training about the spa industry, training about management, training about sales, all that. Yeah, and then at the same time, we also help them with all the issues they have, staff issue and all that, to provide them the staff. Spa rating is macam hotel kan, ada satu spa, satu rating, 2, 3, 4, 5 star. So dari spa rating ini, we are helping to elevate our members punya standard. Ya, standard dia, professionalism dia. Sebab ada banyak kriteria dalam itu spa rating. Jadi dia orang mesti mengikut itu kriteria to be able to be rated 3 star kah, 4 star kah, 5 star. Dari rating ini, Ministry of Tourism akan menolong dia orang mempromosikan dia orang punya spa. Lebih menarik, industri ini juga mampu dijadikan satu daya tarikan kepada pelancong asing untuk mendapatkan perkhidmatan rawatan kecantikan di Malaysia. Baik, begitulah sedikit sebanyak maklumat tentang Persatuan Spa Malaysia. Saya ada sesi spa lepas ni. Jadi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, anda boleh hubungi di talian yang tertera. Baik, itu dia Syira dengan kecantikannya. Baik, Datuk, tadi ada soalan daripada Facebook, daripada pengguna kita, iaitu Muhammad Rizal Muhammad Nur. Katanya kebanyakan pengguna hanya merungut di media sosial, sedangkan kementerian yang berkaitan sudah menyediakan pelbagai kaedah, platform dan sebagainya. Di mana silap, Datuk? Baik, terima kasih Azrul. Benar, ada 9 saluran aduan yang kementerian sediakan. Laman web, dia boleh datang sendiri, dia boleh hantar WhatsApp, dia boleh telefon, segala macam. Okey? Dan ini di bawah bumbung kementerian, memang kita ada pasukan khusus tugasnya melayani aduan sahaja. Baik. Ini komitmen tinggi yang ditunjuk oleh kementerian. Jadi apa yang perlu rakyat di luar sana lakukan? Bantu kementerian untuk bantu rakyat balik. Caranya apa? Kalau ada ditemui kes, misalnya jualan barangan keperluan utama pengguna yang dijual pada harga yang melampau-lampau. Di mana saja mereka temui, lebih afdalnya mereka kemukakan aduan. Walaupun saya faham lumrah masyarakat ini dia nak berinteraksi, nak meluahkan tu kemarahan dia ke ataupun nak luah perasaan dia melalui sosial media. Itu boleh saja mereka teruskan. Itu pun kami baca. Tapi adalah lebih baik mereka salurkan. Dengan itu kita tahu di mana tempatnya. Berapa kenaikan barangnya. Kedai makan ke, pasar ke, dia boleh bagi tahu. Dan komitmen piagam pelanggan kami adalah kami janjikan tindakan dalam tempoh 24 jam. Okey. Dan sememangnya aduan-aduan yang memenuhi semua syarat yang saya sebut tadi, kami bantu sedaya mungkin. Dan peratusan kes aduan yang berjaya kami selesaikan itu sangat tinggi, lebih 90%. Baik, Tok. Sebenarnya tentang harga barang ni kita ada seorang pemanggil jauh ni daripada Johor. Ya. Baik, jom kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi Tuan silakan soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Ini perkara yang harga-harga naik. Sebenarnya siapa yang dalang dia, siapa yang buat benda tu. Kalau kita tengok, saya ambil satu contoh masa sebelum GST, kalau kita beli ikan kembung, ikan kembung biasanya RM9, RM10, paling tinggi RM11. Bila dia kenakan GST, naik 18, 19, kadang-kadang RM20. Padahal GST itu baru 6% saja. Jadi yang sebenarnya, yang menaikkan harga ni ialah peniaga-peniaga. Jadi tak ada ke satu mekanisme yang kerajaan boleh buat yang mengawal keuntungan. Keuntungan ditafsirkan berapa belanja dia orang, berapa ini. Baik, Tuan Syed. Sekarang ni peniaga-peniaga ni untung terlalu banyak. Tapi dia kata susah. Tapi kita tengok kalau toki dia madang bertukar kereta, bertukar apa semua sekali, rumah besar-besar semua sekali. Kebanyakan lah. Baik, Tuan Syed. Maksudnya sekarang ni bagaimana nak membendung harga yang dikenakan oleh pembakar ataupun peniaga. Terima kasih, Tuan Syed. Assalamualaikum.
Itu dia, YB. Tuan Syed merongot. Ya. Ada peniaga yang ikut suka hati letak harga macam mana, YB? Terima kasih pemanggil Tuan Syed Hamid Alwi dari Johor. Pertama saya nak betulkan dulu, ikan kembung ni dia tak terikat dengan GST, tak kena GST. Okey. Ikan kembung. Okey. Maknanya dia atas supply dan demand lah ya. Maksudnya begitu ya. Tapi yang saya nak sebutnya begini ya. Yang disuarakan oleh Tuan Syed tadi benar. Ya. Ianya berkaitan dengan etika. Itu yang saya sebut tadi tu, etika peniaga. Ya, maksudnya amalan pengambilan untung yang keterlaluan. Berniaga memang berhajatkan keuntungan. Itu tak salah. Yang salahnya adalah pengambilan untung berlebihan yang tak munasabah dan tak masuk akal. Tuan Syed tanya, apakah ada mekanisme? Ada. Itu adalah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Anti pencatutan ni anti pengambilan untung lah yang berlebihan. Akta ni dibuat tahun 2011. Dan memang bahagian penguatkuasa kementerian sentiasa mengguna pakai akta ini ketika membuat pemantauan harga. Sebab itu kalau Tuan Syed Hamid tadi misalnya, dia menemui kes-kes seperti itu di Johor. Dia boleh saja menghubungi talian kementerian ataupun laman web kementerian, masuk ke laman web dan kemukakan aduan. Premis mana, lokasinya, barangan apa dan berapakah kenaikan harga yang dia temui. Kena ada bukti-bukti. Itu maksud saya tadi yang bagaimana pengguna boleh membantu kerajaan melalui kementerian untuk kita membantu pengguna balik. Baik. Jadi Tuan Syed Hamid Alwi kemukakan aduan-aduan itu di WhatsApp atau di mana-mana mekanisme platform-platform aduan KPDN HCP. Jadi sebelum tu kan saya nak tanya, kalau dikirakan harga barang itu, mungkin Tuan Syed Hamid Alwi sendiri nak bertanya secara terus kepada Datuk Seri bagaimana kementerian sendiri memainkan peranan atau aktor kementerian sendiri dalam permainan harga barang ini. Baik, saya tidak lengkap kalau ulasan saya malam ini tidak saya sertakan atau menyentuh perkara ini. Di bawah kementerian ini juga ada bahagian pengguna yang agresif dalam melakukan program advokasi pengguna, menerangkan tentang hak-hak dan tanggungjawab pengguna. Ketika kerajaan membuat polisi, kerajaan boleh menganjurkan dan mengajak peniaga agar mengamalkan etika perniagaan yang baik. Namun di luar sana sebenarnya kuasa yang paling besar adalah kuasa pengguna. Sebenarnya kuasa pengguna dalam membuat sesuatu keputusan pembelian dan dalam memilih tempat atau premis atau barangan pada harga yang pengguna sendiri boleh nilai dan fikirkan. Kuasa ini sebenarnya sangat penting untuk kita tingkatkan kesedaran. Kerana itu, kalau ditanya kepada saya apa lagi langkah dan ikhtiar kementerian, kami gerakkan advokasi pengguna ini secara berterusan, bukan bermusim. Bahkan kita gerakkan melalui kesedaran di peringkat anak-anak sekolah. Di kampus universiti, kita ada kelab-kelab pengguna. Dari masa ke semasa, kementerian akan anjurkan forum kepenggunaan. Akan ada engagement, mendapatkan keterlibatan mereka. Ini semua dalam usaha kita untuk menyemarakkan lagi kesedaran tentang kuasa pengguna. Dan itu sebenarnya langkah yang paling baik dalam membantu supaya pengguna dapat dilindungi dan dapat terjaga. Baik Datuk Seri. Seminggu dua ni ada isu berkenaan dengan kenaikan harga simen bermula 15 Jun lalu Datuk Seri. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri sendiri, apa tindakan kementerian berkenaan dengan isu simen itu? Terima kasih Syirah, soalan yang sangat relevan dengan isu sekarang dan suasana sekarang. Benar, desas-desus ura-ura kenaikan harga simen itu diviralkan dengan berleluasa kerana adanya industri simen ini mengeluarkan surat kepada pelanggan-pelanggan mereka menyatakan hajat mereka untuk menaikkan sehingga 30 hingga 50% daripada harga sekarang. Baik, apakah langkah kementerian? Kementerian sedar bahawa di bawah kementerian ini kita ada akta-akta tertentu. Akta kawalan bekalan misalnya menyatakan dengan terang kuasa kementerian bagi pihak kerajaan. Apa dia kuasanya? Kita beritahu dengan industri simen, kita ni keluarkan lesen borong dan lesen kilang. Mengilang simen dan memborong simen kepada mereka ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya?
Syaratnya adalah kalau mereka nak naikkan harga simen, mereka mesti mohon kepada kementerian. Baik. Mereka maklum, mohon dan mesti dapat izin dulu. Yang berlaku baru-baru ni, mereka tak mohon. Baik. Mereka terus umumkan secara unilateral decision. Dan itu menimbulkan panik dan keresahan di kalangan rakyat. Memang SOP-nya seperti itu, Datuk. Itu SOP-nya. Itu memang keperluan yang mesti mereka penuhi. Kalau mereka gagal berbuat demikian, mereka telah melakukan satu pelanggaran dan mereka terdedah kepada tindakan. Sebab itu, kementerian memanggil mereka ini. Datuk Muiz Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian, saya berikan tanggungjawab untuk mengadakan pertemuan. Alhamdulillah, pertemuan 2 hari dengan kesemua pemain industri. Kita terangkan kedudukan kita, kita terangkan impak kalau mereka naikkan. Kita juga dengar permasalahan dan alasan mereka. Baik. Tapi pada akhir pertemuan kita kata adalah lebih baik untuk mereka tidak teruskan. Dan Alhamdulillah mereka bersetuju. Baik. Dan bila mereka setuju, kita segera hebahkan bahawa tidak ada kenaikan harga simen. Itu yang dapat kita buat. Dikekalkan harga Dikekalkan simen. pada harga sekarang. Baik, macam itulah Azrul. Isu harga simen ni dah seminggu 2 ni kan Azrul kan? Memang sebenarnya isu harga simen ni bukannya baru-baru ni, dah lama tu Ya. Jadi alhamdulillah kementerian terus menerus mengadakan perbincangan dan alhamdulillah dikabarkan harga simen sekarang ni dalam keadaan yang terkawal. Baik, kepada anda yang tertanya-tanya bagaimana nak membuat aduan seperti yang YB Menteri beritahu tadi, macam mana nak berkomunikasi dengan pihak kementerian. Jadi di sini anda boleh catatkan nombor telefon ini untuk WhatsApp aduan, iaitu 019 279 4317 019 279 4317 untuk WhatsApp aduan, dan juga anda boleh menghubungi terus ke hotline kementerian di 1800 886 800. Untuk malam ini anda juga boleh terus menghubungi kami di studio di 0322829841 dan juga di Facebook kami di 5 Bicara dan juga Berita RTM. Kita jumpa selepas ini. Kembali bicara pengguna, masih bersama dengan Datuk Seri Saifuddin. Jadi Datuk Seri, tadi Azrul ada highlightkan sedikit ada WhatsApp kepada KPDNHP. Ada banyak juga inisiatif yang telah pun dijalankan pihak KPDNHP. Selain daripada WhatsApp, ada aplikasi Price Catcher. Juga ada mesej-mesej yang disampaikan melalui media sosial KPDNHP sendiri. Tetapi disebabkan pihak kementerian mensasarkan 100% penggunaan semua inisiatif aplikasi ini, tetapi masih jauh lagi untuk mencapai 100%. Benar. Mungkin disebabkan kurangnya penggunaan pengguna di luar bandar atau di pedalaman. Jadi bagaimana Datuk Seri nak memastikan mesej itu disampaikan terus kepada pengguna-pengguna luar bandar? Benar, terima kasih Syirah. Itu soalan yang bagus. Walau bagaimana giat sekalipun, KPDNHP mengusahakan pelbagai pendekatan, cara, kaedah, terutama zaman sekarang melalui aplikasi, telefon pintar dan sebagainya. Tapi kalau tak disambut, ianya tidak akan membuahkan hasil yang kita harapkan. Jadi kerana itu, melalui siaran seperti ini, kita akan sentiasa mewar-warkan dan benar-benar meminta dan mengajak rakyat di luar sana agar memanfaatkan pelbagai saluran. Dengan cara itu, barulah jalan untuk menyebarluaskan segala maklumat yang sedang diusahakan oleh kerajaan akan kesampaian kepada kumpulan sasar. Betul. Jadi sekarang sebenarnya liputan internet di negara kita pun sudah semakin meluas sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita masih harus terus bekerja keras untuk mewar-warkan bahawa segala yang diusahakan oleh kementerian adalah untuk tujuan akhirnya, matlamatnya adalah manfaat kepada rakyat terbanyak, dan kita mohon sangat-sangat agar rakyat dapat menyambutnya, kerana itu akan membantu mereka untuk akses atau mendapat capaian kepada maklumat. Baik, banyak juga inisiatif kan. Jadi skim kawalan harga musim perayaan bermula sebelum raya juga selepas raya, ada juga operasi dijalankan dah selepas tarikh akhir skim kawalan harga itu, betul Datuk Seri kan? Jadi apa yang Datuk Seri dapat? Mungkin ada peningkatan harga selepas tamatnya skim kawalan harga itu? Baik, Syirah, sebelum itu, yang pertama, tamat saja 19 Jun, genap 30 hari kita kawal harga.
kita lakukan pemantauan sehingga lebih pada 60,000 premis Ya. runcit dan borong seluruh negara. 60,000 premis disinggahi oleh 2,300 pegawai penguatkuasa kementerian. Kes pelanggaran harga, maknanya dia jual lebih daripada harga, 13 kes 13. sahaja. Dalam tempoh sebulan, 60,000 premis, 13 kes pelanggaran. Maknanya kita boleh buat satu kesimpulan saja. Skim kawalan harga musim perayaan benar-benar berkesan dan efektif, melindungi pengguna dan juga tak menafikan keuntungan peniaga. Baik. Isunya adalah soalan Syirah tadi, di luar musim ni, apakah pemantauan diteruskan? Baik. Apakah berlaku kenaikan harga? Sebab itu saya pilih untuk berada terus di lapangan. Kita pilih Pasar Borong Selangor pada hari Ahad lepas untuk tengok sendiri. Okey, 2 hari lepas mandi di luar musim kawalan. Umumnya saya pergi bahagian daging, bahagian ayam, bahagian sayur, saya pergi bahagian ikan dan hasil laut. Saya pergi semuanya. Baik. Saya boleh kata bahawa memang harga bercampur-campur. Misalnya, saya katakan bahawa ayam, saya beli 2 ekor ayam dara hari itu, berat lebih kurang 1 kilo ke 1,5 kilo. 1 kilo ke 1.2 kilo. Saya bayar lebih kurang RM16 Baik. untuk 2 ekor. Saya fikir munasabah harganya, ya. 2 ekor saya bayar RM16, maknanya 1 ekor yang beratnya 1.2 kilo adalah RM8. Saya fikir munasabah harganya, ya. Saya pergi bahagian ikan, saya beli ikan sela, saya beli ikan kembung. Saya dapat dengan harga RM12 yang masih segar kualitinya. Baik. Ya. Jadi saya ada juga saya temui 1-2 jenis ikan yang harganya tinggi. Jadi harganya bercampur-campur. Tapi umumnya saya membuat kesimpulan bahawa tinjauan sepagi itu menunjukkan bagaimana kedudukan harga masih lagi terkawal. Masih terkawal, masih munasabah. Masih munasabah dan pegawai penguatkuasa kementerian ini non-stop. Itu fungsi dan tugas hakiki dia. Memantau dan terus memantau dan terus memantau. Baik, terima kasih Datuk Seri. Kita di penghujung rancangan, Azrul. Ya, betul tu. Jadi kepada anda yang berada di luar sana sebagai pengguna, gunakan hak anda, bantulah pihak kementerian. Kadang-kadang kementerian pun tak menang tangan nak menangani aduan-aduan yang ada. Jadi kepada anda, selagi saya umumkan di sini, hotline-nya WhatsApp aduan 0192794317 dan juga hotline-nya 1800-886-800. InsyaAllah Syirah dan juga terima kasih YB Menteri kita yang bersama dengan kita. Jadi semestinya kita akan berjumpa lagi minggu depan, Syirah. Betul, pastinya di Bicara Pengguna Isnin 9 malam. Minggu depan ada isu yang baru, Azrul. Ya, betul. Jadi terus setia bersama Bicara Pengguna. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat